Bank Pembangunan Negara Malaysia sekarang ini bergantung kepada geran dari Jepun untuk membina infrastruktur. Dek kerana bank pembangunan kita tak diberikan kuasa mencipta duit macam yang bank swasta dapat. Tak betul kan? Assalamualaikum. Hari ini kita bincang tentang solusi sistem monetary yang berasaskan hutang di Malaysia. Sebelum kita sentuh tentang solusi, kita kena kenal pasti dulu apa dia punca masalah yang sebenar. Dalam Malaysia ni, Bank Negara Malaysia hanya mencipta 5% atau kurang daripada semua duit yang ada dalam ekonomi. 95% duit dalam ekonomi kita dicipta oleh bank swasta. Dalam kata lain, mandat telah diberikan kepada bank swasta ni, contohnya Maybank, CIMB, Public Bank, Bank Islam dan lain-lain, untuk mencipta 95% daripada keseluruhan duit dalam ekonomi Malaysia. Ini soalan pertama yang kita kena tanya. Kenapa Bank Negara Malaysia bagi mandat kepada bank swasta untuk cipta 95% duit dalam ekonomi? Bank swasta ni kita tahulah sampai kiamat pun akan sentiasa utamakan keuntungan diri sendirilah melebihi kepentingan negara. Ini saya tunjukkan fakta yang anda sendiri boleh cek. Dalam carta ni anda boleh tengok angka-angka peratus ni semua adalah berapa banyak duit dalam ekonomi kita dihalakan ke sektor mana. Ada dua sektor dalam ekonomi kita, sama ada ke sektor peribadi, contohnya loan rumah, loan kereta, kad kredit dan sebagainya. Satu lagi sektor ekonomi sebenar atau real economy yang menghasilkan segala output ekonomi, dalam kata lain produk dan servis. Cuba bayangkan daripada keseluruhan duit yang dicipta oleh bank swasta ni, 70% duit dalam ekonomi kita dihala ke sektor peribadi, loan rumah, loan kereta, kad kredit dan sebagainya. 30% sahaja duit yang pergi ke ekonomi sebenar. Ini kita kena faham betul-betul dulu. Baru bila kita bincang bab solusi kejap lagi, insya-Allah kita akan mudah faham macam mana nak implement solusi dengan berkesan. Tak payah ada degree ekonomi pun insya-Allah boleh faham. Sebelum tu kita kena nampak dulu apa masalah bila 30% sahaja duit dalam ekonomi kita dihalakan ke sektor ekonomi sebenar. Sektor ekonomi sebenar ni dia penjana output ekonomi tau, yang kita selalu dengar IKS ni lah yang menjana hingga 60% KDNK negara dan hampir 70% peluang pekerjaan. Tapi malangnya sektor ni hanya dapat 30% sahaja duit. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Lambakan duit dekat sektor peribadi yang tak menghasilkan output ekonomi ni akan menyebabkan nilai duit kita jatuh. Maka jadilah satu fenomena yang dinamakan inflasi. Cuba bayangkan, sektor yang tak produce apa-apa output dapat 70% duit, tapi yang produce output dapat 30% je. Maka berlakulah lambakan duit yang membelon, inflate berbanding produk dan servis. Maka nilai duit pun akan susut. Bila nilai duit susut, apa jadi? Makin banyaklah duit yang diperlukan untuk membeli sesuatu barang. Kan biasa kita dengar atuk-atuk kalau cerita, dulu zaman atuk roti canai ni sekeping 10 sen je, sekarang ni RM1. Kalau dulu boleh beli 10 roti canai. Nampak tak bahana inflasi mencuri kuasa beli orang ramai? RM1 yang sama kalau bawa pada zaman dulu, atuk tadi boleh bagi makan 10 orang. Tapi belum lagi sampai ke zaman cucu, inflasi dah ragut lebih 1000% daripada kuasa beli kita orang ramai. Cuba tengok ni, ini fakta dari Bank Negara sendiri. Pada bulan Januari 2023, jumlah duit yang beredar dalam ekonomi kita adalah sebanyak 150 bilion 754 juta 310 ribu ringgit berbanding bulan Disember 2022 tahun lepas hanya berjumlah 146 bilion 609 juta. Kalau kita tolakkan, bermakna terdapat penambahan duit baru sebanyak 414 juta 531 ribu ke dalam ekonomi dalam tempoh 1 bulan sahaja. Dari mana datang 414.5 juta ni? Sekarang hopefully anda dah tahu jawapannya. Duit ni datang daripada penciptaan duit baru oleh bank swasta. Dan ini baru M0, belum M1, M2, M3 lagi. Berkenaan M1, M2, M3 ni nanti insya-Allah kita akan cerita di waktu lain. Yang penting sekarang kita sedar dan faham bahawa inflasi bukanlah kenaikan harga barang. Harga barang naik ni hanyalah simptom sahaja kepada
penurunan nilai ringgit yang berpunca daripada polisi bank negara yang memberi izin kepada bank swasta ni untuk menindas orang miskin dan merompak kuasa beli orang ramai. Jadi bila terbaca kat mana-mana yang sebut inflasi adalah kenaikan harga barang, maka sekarang anda dah boleh analisa dengan lebih tepat yang mana satu fakta berunsur brainwash dan yang mana satu fakta kebenaran. So, apa solusinya? Dengan pantas saya beritahu sekarang juga. Dengan baik-baik. Pertama, kita kena tarik balik hak mencipta duit dari bank swasta. Lepas tu kita perlu satu badan kerajaan yang diberi keupayaan mencipta duit yang akan melapor terus kepada Parlimen. Kita katalah nama dia Badan Monetary Pusat. Jadi sekarang semua duit dalam ekonomi Malaysia hanya berhak dicipta oleh badan kerajaan yang kita namakan tadi Badan Monetary Pusat, tidak lagi oleh bank swasta. Dan Badan Monetary Pusat ini pula kena dipastikan melapor terus kepada Parlimen. Jadi secara tak langsung kita jauhkan corruption dari tangan-tangan ahli politik yang rakus. Formula corruption ni dalam kata mudah, bila adanya kuasa dan ada pula peluang, maka corruption akan terjadi. Tapi bila kita alihkan peluang ni, letak dia jauh-jauh, insya-Allah kita akan membendung korupsi. Okey, kita teruskan lagi bab solusi. Lepas kita tarik balik kuasa mencipta duit dari bank swasta dan pindahkan kepada Badan Monetary Pusat ni tadi, bank-bank sedia ada sekarang ni mesti dibahagikan kepada dua jenis. Pertama, bank pembayaran untuk uruskan sistem pembayaran sahaja. Contohnya macam debit card, e-wallet dan lain-lain. Bank ni boleh ambil untung dari yuran tahunan, charge transaksi atau yuran pengurusan, tapi tak boleh meminjam atau melabur. Kat sini kita secara rasminya menamatkan riwayat riba, bunga atau interest once and for all. Baik, jenis bank yang kedua pula ialah bank pelaburan yang hanya akan guna duit untuk melabur sahaja, invest only, macam fund manager, dan memang itu yang sepatutnya. Jadi tak boleh ada akaun semasa atau akaun simpanan. Kalau tak, bank-bank swasta ni akan boleh kembali amalkan sistem fractional reserve banking macam sekarang ni, yang merupakan satu scam besar-besaran kepada orang ramai. Baik, sekarang dah settle dua jenis bank tadi. Sekarang untuk pastikan pula KDNK negara kita unggul prestasi dan orang miskin dalam negara terbela dan graduan muda dapat kerja dan gaji pun naik, maka bank pelaburan negara perlu ditubuh untuk terima duit dari kerajaan dan halakan 100% duit kepada ekonomi sebenar. Bayangkan 100% duit sekarang ni diguna pakai sepenuhnya untuk menjana output ekonomi. Tak ada lagi nak ambil, curi, rompak hak orang miskin dan orang ramai macam sekarang ini. Jadi setiap tahun apa-apa bentuk perbelanjaan yang diperlukan oleh negara atau bajet negara akan disediakan oleh Menteri Kewangan bersama Jawatan Kuasa Ekonomi. Ini wajib dibentang dan dibahas di Parlimen untuk diluluskan. Bila dah lulus, barulah Badan Monetary Pusat ni tadi akan cipta duit dalam accounting entry untuk dihala 100% kepada ekonomi sebenar dan juga untuk melabur dalam infrastruktur pembangunan negara. By the way, kalau anda belum tahu, Bank Pembangunan Negara Malaysia sekarang ini bergantung kepada geran dari Jepun untuk membina infrastruktur. Dek kerana bank pembangunan kita tak diberikan kuasa mencipta duit macam yang bank swasta dapat. Tak betul kan? Akhir sekali, institusi Al-Hisbah kena ditubuhkan untuk kawal selia ekonomi dan segala operasi badan-badan penting dalam ekonomi negara. Nanti kita cerita lebih detail bab ni di video yang akan datang, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah, kalau anda masih lagi menonton, maka anda lah orangnya yang bakal menjadi musuh ketat institusi riba di Malaysia. Jangan takut, jangan gentar, yakinlah Tuhan pasti membela orang-orang yang berani berjuang demi kebenaran seperti anda. Apa yang saya sampaikan tadi sememangnya berat, tapi apalah, kiranya kita ambil masa sikit untuk cuba faham, dan lepas dah faham, usahakan supaya semua orang faham. Bila semua orang faham, kita bangkit sebagai satu suara yang berbilang bangsa menentang penindasan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.